Disember 2019, dunia telah digemparkan dengan kemunculan virus baru, coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Kemunculan COVID-19 ini mula dikesan di Wuhan, China. Hari penularan wabak ini semakin mengancam dunia. Melihat kepada penularan wabak ini yang tiada noktahnya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan wabak ini sebagai pandemik. Sehingga 27 Mei 2021, kes jangkitan harian di Malaysia telah mencecah angka 7,857 kes dengan jumlah kes kematian keseluruhan sebanyak 2,491 kes. Wabak ini telah memberi pelbagai kesan dan perubahan drastik kepada dunia pendidikan. Majlis Keselamatan Negara MKN telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebagai satu usaha untuk membendung wabak ini daripada terus berleluasa. Antara yang digariskan dalam pelaksanaan PKP tersebut adalah penutupan semua institusi pendidikan. Kesan daripada itu, Kementerian Pendidikan telah mengumumkan penangguhan tarikh peperiksaan SPM dan STPM, manakala peperiksaan UPSR dan PT3 terpaksa dibatalkan. Teori konflik menganggap bahawa akan berlaku ketegangan di antara individu-individu dengan kumpulan-kumpulan masyarakat untuk bersaing mendapatkan kepentingan masing-masing. Ekoran pengumuman pembatalan peperiksaan UPSR dan PT3, ibu bapa mula risau akan masa depan anak-anak mereka kerana harapan mereka hanya kepada peperiksaan. Bagi pelajar yang sudah bermatlamat untuk menyambung pengajian di sekolah berasrama penuh, keputusan ini memberi kejutan hebat buat mereka. Berbeza bagi pelajar yang tidak serius belajar, keputusan ini tidak memberi apa-apa kesan kepada mereka. Sebagai solusi, Menteri Pendidikan telah menyediakan kaedah lain untuk menilai prestasi pelajar. Selain itu, ibu bapa juga perlu terus menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah dan terus memberi semangat kepada anak-anak untuk meneruskan pembelajaran. Sebagai pelajar juga, mereka haruslah terus bermotivasi walaupun tiada peperiksaan sebagai penilaian buat mereka. Isu yang seterusnya adalah pembelajaran secara atas tangan di rumah. Semasa pandemik COVID-19, sekolah terpaksa tutup, murid-murid terpaksa belajar dari rumah secara atas talian. Tetapi wujud gangguan-gangguan di mana pelajar tidak dapat menumpu perhatian semasa guru sedang mengajar akibat tidak dapat mengawal kawan kendirinya. Teori-teori yang boleh dikaitkan dengan isu yang pertama adalah fungsionalis. Ia merujuk kepada sesebuah komuniti yang saling bergantung antara satu sama lain. Semasa pembelajaran secara atas talian, murid-murid akan bekerjasama dengan menggunakan gadget untuk belajar. Murid-murid akan bergantung kepada guru untuk menambah ilmu pengetahuan dan guru akan bergantung kepada kurikulum di mana bahan-bahan yang sesuai sahaja digunakan untuk mengajar. Seterusnya, behavioral conformity. Ia merujuk kepada kawalan kendiri. Ia merupakan kawalan kemampuan untuk mengawal kelakuan diri sendiri dari segi emosi dan perilaku terhadap perubahan situasi semasa yang hanya bergantung kepada diri sendiri. Tetapi, kawalan kendiri mampu untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya. Sebagai contoh, persekitaran bunyi yang bising di sebelah pelajar seperti keluarga mereka sedang menonton wayang menyebabkan pelajar kehilangan minat untuk belajar akibat gangguan persekitaran. Yang seterusnya seperti main game, menonton video atau mendengar lagu semasa guru sedang mengajar. Malah makan sambil belajar juga boleh menyebabkan pelajar kehilangan kawalan kendirinya. Antara solusi-solusi yang boleh dilaksanakan adalah guru-guru boleh memantau murid-murid dari semasa ke semasa pembelajaran secara atas talian. Malah guru juga boleh menanya soalan kepada pelajar untuk memastikan mereka memberi respon kepada guru. Yang seterusnya adalah guru-guru juga boleh menyediakan bahan-bahan ataupun presentation slide yang berunsur animasi untuk menarik minat mereka untuk belajar supaya kelas tidak menjadi bosan. Selain itu, isu yang timbul adalah isu kekangan, kemudahan pengajaran dan pembelajaran di rumah. PDPR memerlukan kemudahan peranti berskrin seperti komputer riba, tablet dan telefon pintar. Guru melaksanakan PDPR melalui aplikasi Google Meet
atau Microsoft Teams bagi membolehkan pelajar belajar secara real time. Pelajar juga perlu memuat turun bahan-bahan PDP dalam bentuk slide, nota, video dan audio semasa terdapat capaian internet. Teori yang dapat dikait, yang pertama teori fungsionalis. PDPR dibangunkan bagi membantu guru sebagai alternatif pembelajaran norma baru. Segala yang dilakukan oleh sekolah berfungsi memastikan masyarakat itu bergerak. Hal ini memerlukan penglibatan semua pihak supaya mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keharmonian dalam masyarakat untuk kestabilan negara. Teori yang seterusnya adalah teori konflik. Ibu bapa mengalami konflik antara pihak guru yang mana tidak dapat menyediakan kemudahan kepada anak-anak seperti telefon pintar. Ibu bapa suka menyediakan kemudahan kerana mempunyai bilangan anak yang ramai. Dengan menjalankan PDPR di rumah, sesetengah pelajar tidak dapat memasuki kelas kerana jaringan internet yang lemah. Hal ini menyebabkan PDPR itu tidak berkesan serta misi dan visi sekolah tidak tercapai. Penyelesaian terhadap isu tersebut, guru perlu memahami pelajar dan tidak terlalu memberi tekanan. Seterusnya, Yayasan Hasnah memberi bantuan komputer riba dan data percuma kepada keluarga berpendapatan rendah. Selain itu, pelajar juga perlu mencari tempat yang mempunyai jaringan internet yang stabil seperti pusat komuniti. Akhir sekali, ibu bapa perlulah memantau perkembangan anak-anak supaya mereka tidak ketinggalan. Terakhir, bagi kesan pandemik COVID-19 kepada sekolah ialah pelajar berputus asa untuk meneruskan pembelajaran dan memilih untuk berhenti sekolah. Isu ini terjadi apabila pelajar mengalami kesukaran untuk memahami pembelajaran sejarah atas talian, terutama bagi pelajar dari keluarga B40 yang mengalami kekangan peranti dan mempunyai data internet yang terhad dan juga lemah. Ditambah pula dengan mereka yang masih belum dapat menyesuaikan diri dengan norma pembelajaran yang baru, iaitu tiada rakan di sisi untuk membantu, yang mengakibatkan mereka mengalami tekanan kerana ketinggalan dalam subjek yang diajar. Ditambah pula dengan harapan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan oleh ibu bapa dan pihak sekolah, pelajar menjadi resah dan gelisah untuk menduduki peperiksaan dan memilih untuk berhenti sekolah. Seterusnya, teori yang dapat dikaitkan dengan isu ini adalah teori konflik, iaitu kuasa dan kepentingan akan menimbulkan konflik di antara individu dan kumpulan dalam masyarakat. Di sini, pelajar berdepan dengan tekanan pembelajaran secara maya yang sangat mencabar, dan perkara ini telah merampas impian dan cita-cita mereka untuk belajar dan mendapat keputusan yang cemerlang. Saya sertakan solusi kepada pihak sekolah, ibu bapa dan juga pelajar untuk mengatasi isu pelajar berhenti sekolah. Pihak sekolah perlulah memberi perhatian yang lebih kepada pelajar yang kurang berprestasi seperti menyediakan kelas tambahan kepada pelajar yang rela dan berminat. Ibu bapa pula perlulah memantau keadaan anak-anak serta memberikan sokongan dan dorongan kepada mereka untuk meneruskan pembelajaran meskipun suka di dalam norma pembelajaran yang baru ini. Ibu bapa juga perlu aktif berkomunikasi bersama guru-guru supaya pelajar merasakan bahawa ibu bapa mengambil berat dan juga untuk memantau prestasi atau kemajuan para pelajar. Bagi para pelajar pula, pelajar perlulah mencari alternatif untuk mengatasi masalah sukaran memahami pelajaran di atas talian, iaitu dengan meminta pertolongan daripada guru-guru atau rakan-rakan untuk memberi tunjuk ajar bagi subjek yang kurang difahami. Sebagai kesimpulan, wabak COVID-19 ini telah banyak memberi kesan kepada dunia pendidikan. Oleh itu, semua pihak perlulah bersatu padu dalam memastikan pembelajaran norma baharu ini berkesan agar tercapai matlamat bersama. Sekian, terima kasih.